Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء. Diupah mereka itu cara Nabi bermuamalah di segi ke harta benda di Khaybar. Dan Khaybar banyak Allah Ta'ala tu Islam kita ni mensyarakkan beberapa hukum, di antaranya hukum mut'ah, hukum nikah secara bermasa yang diamal oleh orang-orang. Nabi kena klik dulu bertahun yang seterusnya, lepas 100 tahun barulah Nabi boleh pergi boleh pergi buat umrah, dan janji buti perang selama 10 tahun. Kata ahli sejarahnya, lepas tu Nabi dia ada satu nayubai, satu polisi rancangan besar lah, rancangan dakwah dakwah Islam. Jadi nayubai ni nayubai tang praktik dia panggil, nayubai luar negeri. Jadi nak menunjukkan bahawa Islam kita ni bukan sekadar sekeliling di Madinah saja atau dalam negeri Islam saja. Dakwah Islam pasti dilancar untuk orang-orang yang bukan Islam ke seluruh dunia. Islam kita ni kita nak sapa mana saja tempat dia. Supaya malai di mana malai sapa, maka di situlah Islam akan sapa. Ini satu tabsyir, satu berita gembira bagi kita umat Islam yang memeluk agama Islam yang mulia dan yang benar. Kerana Nabi dia sudah menjelaskan kepada kita bahawa Islam kita akan sampai di mana saja. Seperti sampainya malam dan siang hari. Kalau siang hari ini sampai di sini, sampai di sana, sampai di negeri itu, di negeri ini, maka Islam pasti sampai semacam siang hari, waktu siang hari, dan malam itu sampai. Itu kedudukan Islam kita sebagai satu agama agama universal, agama umum seluruh alami panggil alami, agama bersifat alam, bersifat menyeluruh. Jadi dengan ayat ni maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak bawa rahmat Allah Taala ni sampai kepada luar daripada kawasan Madinah. Caranya Nabi murasalah dia panggil. Nabi buat surat dakwah kirim kepada raja-raja melalui melalui sahabat-sahabat dia. Tu. Pada masa tu Nabi dia dia hantar surat, banyak raja-raja dan pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin di seluruh kawasan dekat dengan Madinah. Di antaranya satu raja zalim, maknanya adil lah, tak itu. Tu. Kalau tidak adil makna zalim. Tu gulawi mafhum dia lagu tu lah. Maka kali ini Nabi hantar surat daripada Nabi kepada Raja Habasyah. Yang keduanya Nabi hantar kepada
Raja Rum. Nah, Raja Rum ni nama apa? Herakleon. Herkul, macam-macam orang baca lah, ada baca ya. Herkul, Raja Rum. Lepas tu Nabi hantar pula Rum ni ya daripada ahli kitab, orang yang ada Tuhan hantar mari daripada Nasrani lah. Nasrani ni makna ahli kitab. Ahli kitab ni hak besarnya dua, iaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau sebut dalam Quran, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Dalam Quran sebut. Ini ayat ini dibaca dalam semaya sunat, sebelum sunat fajar lah. Sunat fajar. Dia ada dua ayat semua Nabi baca. Satunya qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama. Rakaat kedua ni qul huwallahu ahad. Satu kalinya kadang-kadang Nabi baca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Dalam surah tu atau silap Baqarah atau Al-Imran. Lepas tu dalam apa ni, dalam rakaat dua qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Hai ahli kitab. Siapa dia ahli kitab? Iaitu Yahudi dan Nasrani. Ada juga orang kata Majusi ni masuk ahli kitab juga, tapi kaul yang dhaif lah, pendapat yang tidak diterima oleh banyak ke ulama lah. Ahli kitab, sebut ahli kitab ni maknanya iaitu Yahudi dan Nasrani. Maka Rum ni dia ahli kitab daripada beragama Nasrani. Tu raja dia Herakleon. Nabi buat surat atas dia. Satu lagi Faris, Kisra, Raja Kisra. Raja Kisra ni, Faris ni makna penyembah Majusi, penyembah berhala lah, penyembah api macam-macam. Satu-satu agama tu macam-macam. Tu penyembah dia, Tuhan dia tu macam-macam ada. Maka dalam Quran sebut puak Rum. Nama satu surah Quran nama surah Ar-Rum. Surah Majusi tak ada. Surah Nasrani pun tak ada. Sebut surah Rum. Rum ni mana puak Rum. Rumani. Rumani negeri ni ada lagi. Sahabat Itali dulu besar itu dia. Apa ni? Anacak dia tu. Pemerintahan dia luah. Jadi Rum ni satu negeri, satu negara raksasa panggil, negara gasing besar, support Amerika lah ni lah. Itu besar negara. Dia ada tentera yang kuat. Ada kekuatan banyak kuat bagi dia tu. Nabi pun hantar surat apa dia. Dalam Quran ada sebut surah tu apa? Surah Rum lah. Awal-awal surah Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd fa yawma idzin yafrahul mu'minun. Ayat 1 siapa apa? Kita sebut ayat ni kerana ayat ada Rum ni satu negara yang besar, satu ambratu, satu kekuasaan yang besar, pemerintahan yang besar. Lalu Nabi hantar. Jadi ayat ni ayat kata kita nak ayat katanya Quran tu dia sebut kata Rum ni Allah. Masa tu ayat ni Allah lah dia Rum tu. Dia lawan dengan Parsi. Dua ni lawan semua, tak ada uti berlawan. Supaya Aus dan Khazraj di Madinah tu satu dua puak besar. Lawan sama tak ada uti berlawan. Tu di antara kabilah ni kabilah tu.
Lepas tu ni Rum ni Parsi lawan semua. Lepas tu Quran sebut kata ghulibatir Rum, dihalah, dimenai atas Rum. Mana Rum Allah lah. Tu. Fi adnal ard, di hujung bumi ni. Lepas dah tu Quran ayat pula wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan mereka itu selepas daripada kalah mereka itu mereka akan menang. Tak berlaku lagi. Tak ada perang lagi. Quran buat lagi sayaghlabu masuk sing. Sing masuk akan datang lah. Kalau yaghlibu tu learning atau akan datang hak dekat dengan apa yang dharik dia panggil. Tu. Tapi bos sing dapat masa depan tak berlaku lagi. Tapi Quran ayat dah. Katanya masa depan ni peperangan antara Rum dengan Parsi ni Rum akan menang atas Parsi pula. Ambil klik. Ini panggil mukjizat Quran. Benda tak berlaku lagi tapi Quran ayat dah, lepas dah tu berlaku sungguh. Rum tu menang. Dalilnya wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari itu tu gembiralah oleh orang-orang mukmin. Orang mukmin ni orang Rum, orang Nasrani. Tapi apa oleh orang mukmin tu dia gembira suka hati bila Rum tu menang atas Parsi. Tu jadi ada hubungi. Hubungi dari segi akidah. Maknanya ahli kitab sama-sama orang diberi kitab. Kalau Rum diberi kitab Taurat pada mereka itu. Lepas tu kitab apa? Kitab Injil. Kitab Injil pada mereka itu. Kalau orang Islam ni Quran. Orang yang Tuhan turun Quran, kitab daripada langit kepada mereka itu. Jadi sama-sama pergi dengan Nabi. Dia pergi Nabi Isa. Maka orang Islam pun beriman juga dengan Nabi Isa sebagai salah seorang Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Sama di segitu. Dan dia tak semua bala Rum ni. Nasrani. Lepas tu Fok Parsi ni Fok Majusi, semua api, semua bala macam-macam dia. Bila orang Rum ni orang Islam suka hati, gembira kena. Jadi dari sini kita faham kata tak apalah kalau ada orang kita support di segi beberapa segi yang tidak jadi bahaya kepada umat Islam ni, kita boleh nak gembira. Boleh suka hati-hati kerana menang satu-satu pihak yang mana dia tu ada bucu-bucu mana sama di antara orang Islam dengan mereka itu. Lepas tu agama Islam agama menetai berhala, maka tidak boleh nak suka walaupun menang orang Persia atau orang Arab sekalipun. Tu. Jadi kita nak ayat mula-mula sekalinya bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tu buat surat. Dia suruh sahabat dia tulislah surat tu. Nabi dia tak pandai menulis. Tak pandai membaca. Tu. Lepas tu tiap-tiap surat yang ditulis oleh yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada khotam. Ada khotam panggil. Tu. Patut tera dia. Tera dia tulis apa? Tulis Allah di cicing dia lah, apa cicing dia buat khotam tu. Tu. Allah patu Muhammad patu Rasul. Tu. Tulis di cicing dia. Tiap-tiap surat tu ada khotam, tanda kata rasmi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua surat kata raja ni ada surat dia. Lepas tu tiap-tiap surat tu dibawa oleh seorang sahabat. Nabi dia pilih sahabat dia untuk menyampaikan surat dia kepada raja-raja ni
orang yang Nabi kenal molek, tahu molek, kata orang ni sahabat ni dia lebih tahu keadaan raja tu, keadaan raja. Misalnya Raja Rum ni Nabi hantar Raja Najasyi. Tu Raja Najasyi Nabi hantar Amr ibnu Umayyah, nama sahabat radhiyallahu anhu. Lepas tu hantar kepada Raja Rum Dihyah, nama sahabat Dihyah ibnu Khalifah. Lepas tu Nabi hantar kepada Raja Kisra Faris tu Abdullah ibnu Huzafah. Lepas tu hal lain lagi tu macam Nabi hantar Raja Bahrain. Bahrain raja dia nama Munzir ibnu Sawi, pemimpin dia nama Munzir ibnu Sawi. Nabi hantar Ala, nama sahabat dia bin Hadrami. Lepas tu Raja Oman, dua orang anak Raja Oman ni, Nabi hantar Amr ibn As radhiyallahu anhu, kerana dia lebih tahu dengan keadaan raja tu. Hatta lagi pula kepada Raja Mesir masa tu Muqawqis Raja Mesir ni Nabi hantar Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, hatta lagi pada Raja Mesir. Tu. Lepas tu Raja Yamamah Salid ibnu Amr, Raja Ghassani Syuja' ibnu Wahab, Raja Yaman Muhajir ibnu Umayyah. Bismillah, semua ahli sejarah dia mari catat dalam sejarah dia hak raja-raja, hak kedebek-kedebek. Lepas tu surat Nabi tu, antara satu surat kepada raja ni dengan raja lain tak serupa, tak sama. Ya tengoklah, kalau raja tu beragama Nasrani, isi surat dia tu tak serupa dengan dia hantar kepada raja yang syirik, musyrik, raja yang syirik, bukan raja Nasrani, tak serupa raja itu. Jadi pertama kali kita nak ayat kata Nabi hantar kepada Raja Rum. Rum ni sebagaimana kita ayat saat ni sekuat-kuat negeri pada masa tu. Yang mana seperti mana kita ayat saat ni disebut oleh Al-Quran Karim. Dia selalu berlaku perang mana dia berlaku perang antara Rum dengan Parsi tu. Tak ada jauh mana, di Palestin. Perang di Palestin dengan Urdun lah ni, kali kira Urdun lah ni, Syam lah, di negeri Syam. Kerana Rum ni dia mengetah negeri Syam. Negeri Syam luas, bukan kata Suria saja, Syria saja, dah masuk Palestin, masuk Lebanon, masuk Urdun. Kawasan tu semua duduk dalam kawasan Rum belaka masa dulu. Jadi kerajaan pada masa dulu iaitu diperintah oleh negeri, oleh orang Rum. Jadi bila begitu raja Rum ni dia buka kawasan di luar sampai di Konstantiniyah. Konstantiniyah ni di mana? Di Istanbul lah ni, di Turki. Ya kaya anak dia luah, anak dia sampai sana. Sebab dia satu negeri kuat, dia selalu nak merintah, nak menguasai. Supaya ni lah kita tahu Amerika tu, walaupun dia tak pergi jajah, tapi dia jajah dengan cara cara tentera dia, cara dia bertapak, tak tapak kekuatan tentera dia di mana-mana negeri. Macam negeri Arab ada belakang, baik di Saudi ada dia, baik di Emirat pun ada, baik di kota pun ada. Tu di banyak negeri-negeri Arab hak kecil-kecil adalah dipanggil tantap. Asah kekuatan tentera dia di situ. Hatta tentera ribu-ribu orang, hatta alat-alat, ada kapal tubai, ada kapal dalam laut, ada alat-alat kereta kebal dan sebagainya. Tu. Macam di Afghanistan dia ada satu kontak dia situ, tantap dia. Tu untuk nak dakwah dia, untuk nak matrah, nak hapuskan puak-puak puak-puak kokan rai dia dakwah tu. Tu dulu Rusia dan Soviet Allah ni Amerika ni nak undur dah.
kerana duk berlawan dengan puak-puak pejual di antaranya puak Taliban dia kata. Maka selalu panggil berlakunya keganasan atau berlaku pergaduhan dalam negeri Afghanistan sehingga tidak aman. Maka yang nampak tak Allah, dia nak tarik kelik. Tu. Kerana orang Islam kadang-kadang dia mempunyai kekuatan jiwa, kejiwaan dia tinggi, iman dia tinggi, perjuangan dia panggil benar-benar untuk nak tak sewi musuh tu ada dalam negeri dia. Sebab Afghanistan satu negeri Islam juga, seperti Pakistan juga. Tu. Jadi nak ayat kata lah ni pun dia supaya dulu juga di antaranya nak menguasai dunia, baik dari segi kekuatan tentera maupun di segi ekonomi maupun di segi mass media ni. Tu masuk belakang di segi keawangan semua duk kumpul oleh puak-puak negeri-negeri hak kuasa atas dunia ni. Sebab tu kita tengok di segi keawangan, kalau nak muamalah, nak berjalan ekonomi bank apa, pakai duit dolar, pakai duit Amerika. Tu dolar Amerika banyak ke. Lepas tu duit euro ni hak Europe. Dia pakai buat 3-4 negeri pakai duit yang panggil kata euro. Tu. Dan kita sebenarnya dulu duit kita ada nama dinar, duit dirham, tapi siapa lah ni tak ada boleh pakai lagi secara banyak-banyak negeri Islam untuk menyatukan di segi keuangan kan. Masih lagi dalam usaha, tapi usaha-usaha kadang-kadang panggil gagal tak berjaya. Itu nak ayat kata Rum ni dia kuasa dia besar. Lepas tu dia tu banyak kenya pemerintah dan rakyat-rakyat dia beragama Nasrani. Jadi Nabi tu pada tahun ni gatuh ni belah Mishi ni, jadi raja dia Herakl ni sebagai pemimpin Nasrani. Maka dia tu membawa agama Nasrani lah, menyebar dan meretah cara dia. Lalu Rasulullah SAW dia hantar Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi membawa surat lagi kepada Rum, kepada Raja Rum. Tu. Lepas tu surat Nabi nya sallallahu alaihi wasallam banyak kenya Nabi tu dia ajak kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalunya bawa dengan nama bismillah, dia mula dengan bismillah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu salam, salamun ala man ittaba'al huda. Ya ada assalamualaikum dah. Salam atas orang-orang yang orang yang akan ikut akan petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Nabi dia hantar surat kepada negeri-negeri, raja-raja, supaya mereka itu kenal Islam dan terima Islam. Kerana Islam itu pasti disebar ke mana-mana tempat supaya orang itu kenal kata gapo dia Islam. Yang sebenarnya agama yang sebenar pasti diberitahu kepada manusia, tidak boleh disembunyikan dengan tidak diberi tahu kepada manusia dan tidak sebar kepada semua umat manusia. Daripada murasalah Rasul ni, utusan surat-surat kepada raja-raja ni, kita dapati bahawasanya banyak pengajaran-pengajaran yang kita dapati daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuhkan surat dia kepada mereka itu. Di antaranya seperti cara Nabi bila dia nak hantar surat tu, dia khatam seperti mana kita royak tadi, dengan khatam cicing dia, dan ditulis 3 kalimah ya. 1 Allah, 2 Rasul, 3 Muhammad. 3 kalimah dalam cicing dia tu, 3 baris
tiga baris semua, Allah, Rasul, Muhammad. Allah duduk atas sekali. Tu. Nah, supaya mereka kenal kata Allah tu siapa dia. Tengok baca surat tu hak pandai Arab, tak pandai Arab, raja tak pandai Arab tu dia panggil orang-orang hak pandai Arab mari terjemuh dia. Nah, macam lah ni lah, macam lah ni kita kata kalau siapa mari ziarah negeri nah bahasa gapo dia kena ada di antara orang yang pandai di segi nak terjemuh kepada orang yang di ziarah negeri-negeri itu. Maka orang-orang yang raja-raja tak pandai bahasa Arab dia jepuk orang yang pandai bahasa Arab mari royak pada dia. Lepas tu ada setengahnya terima molek. Dengan molek Fatih molek, ada setengahnya buat tahu kata daripada Muhammad SAW dia koyak lu dah. Tu cari disalah Nabi tu tak saya terima. Ada juga hak pasal kerah pasal degil tu tak asuk kepada agama dia. Itu satu caranya. Yang keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tulis dalam kitab dia tu nama orang. Tu nama orang yang hantar supaya kita nak hantar surat lah atau cuk mai di kepada mana-mana surat kita nak hantar pergi ke Mekah misalnya, kita kena ayat daripada siapa ni. Tu daripada Abdullah kepada Muhammad. Tu di mana di Mekah misalnya kena ada alamat, kena ada unwan dipanggil, kena ada tiyu. Itu cara Nabi ajar kita supaya jelas molek dalam risalah. Nabi ya daripada min Muhammad, daripada Muhammad. Royak bin Abdullah, anak Abdullah. Royak siapa binnya. Lepas tu orang yang akan dikirim kepadanya. Dia ada siapa surat tu? Kepada Raja Rom ke, kepada Raja Persia ke, kepada Raja Mesir ke, maka Nabi royak sebut dalam itu. Lepas tu tajuk kitab dia tu, isi dia tu, tu isi dia tu Nabi royak dengan cara nyata molek. Royak di segi nak dakwah mereka supaya mereka itu kena molek. Kalau orang Kristian, Nabi royak katanya agama Islam ni adalah sama dengan agama Kristian di segi tauhid. Macam kalau Nabi hantar kepada Raja Najasyi, kerana Raja Najasyi dia Kristian, maka Nabi pun sebut situ. Kemudian pula Nabi dia surat dia tidak panjang, tidak panjang kerana tujuannya nak dakwah mereka kepada Islam. Lepas ada tu pula dalam surat Nabi tu Nabi dia tidak sebut kata salam assalamualaikum dak. Nabi sebut kata assalamu ala man ittaba'al huda. Ni kita kena ingat molek bila kita nak pergi dakwah orang kafir yang kita kenal kata dia bukan agama Islam, kita kena pakai ni. Assalamu ala man ittaba'al huda, assalamu ala man ittaba'al huda. Tak boleh kata assalamualaikum lah. Sebab kalau assalamualaikum Nabi pakai ni dulu lagi lah. Sebab assalamualaikum ni untuk orang Islam saja. Untuk orang Islam saja, kerana salam-salam ni sebagai doa. Doa kita minta selamat, sejahtera kepada orang yang kita wisalah tu. Misalnya satu syiar Islam yang sangat besar yang melambangkan bahawa Islam adalah agama salam. Bukan salam dengan dakwah mulut saja, tapi salam dengan kata-kata, salam dengan perbuatan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim hak sebenarnya ialah orang yang selamat oleh orang-orang Islam yang lain daripada tangannya, daripada
Tangannya mana perbuatan dia lah. Selamat daripada pembunuhan dia, selamat daripada rodai pukul dia, tapa dia, selamat daripada gocoh dia. Itu hakikat orang Islam. Saat ni Assalamualaikum tu dari segi lisan, lidah, doa. Jumpa pak tu makna kita beri salam. Sunat beri salam. Orang timur pula Waalaikumsalam. Sama-sama panggil sapa doa supaya lahirnya timbulnya kesejahteraan dalam hidup. Tapi bahawa orang yang bukan Islam ni, Assalamu ala man ittaba'al huda. Selamat sejahtera atas orang yang ikut petunjuk. Seolah-olah doa jugalah, doa nak bagi mereka itu dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara otomatiknya kita beri salam tu seolah doa dah. Walau Nabi tak ada kata doalah kamu dengan Assalamualaikum, doalah kamu ala apa Assalamu ala man ittaba'al huda. Tapi isi dia tu maksud kata supaya mereka itu ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk yang sebenarnya iaitu petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan petunjuk. Kita makna tak kuasa nak tunjuk dia masuk Islam, cuma kita tu tunjuk dia, ajar dia. Irsyad panggil. Nah, tunjuk dengan nama irsyad. Adapun hidayah kepada Allah iaitu tunjuk Allah dengan cara mereka itu Tuhan capak supaya mereka terima kebenaran, timu beriman dan timu Islam. Jadi dari sini kita dapat ambil katanya tidak boleh kita nak wisalam dengan Assalamualaikum kepada orang-orang yang bukan Islam. Seterusnya kita dapat juga di sini bahawasanya Nabi bila dia tu hatta surat kepada Raja Yamin. Nah, Raja Yamin. Tu. Jadi bila siapa surat Nabi dan Raja Yamin itu masuk Islam. Nah, tu. Nama dia Bazan bin Sasan, salah seorang Raja Yamin. Dia asalnya jadi amir. Belum masuk Islam tu jadi amin dah atas negeri Yamin tu. Amin ni makna pemimpin lah, ketua lah, raja lah. Ni raja. Bila masuk Islam Nabi pun kekal dia jadi amin lagi masuk dalam Islam tu. Itu cara Nabi nak menghargai Islam dia tu. Ni tak ada kata pecah orang lain kata orang lain tak. Itu satu cara Nabi itu dia berihan cakkan mengurus akan pentadbiran negeri lain supaya sesuai dengan keadaan dia. Kemudian pula bila bila negeri mana orang Majusi masuk Islam, raja dia masuk Islam, maka Nabi suruh raja tu ambil jizyah, ambil cukai daripada orang-orang Majusi. Bila raja ni masuk Islam lah, dia nak merintah cara Islam, maka itu hukum dia harus ambil jizyah pada Majusi. Ini adalah hasil daripada Nabi. Dia hatta di surat kepada Munzir Ibn Sawi, yang mana Nabi wayak pada tu, siapa dia yang masih lagi duduk dalam agama Yahudi atau Majusi, maka dia kena bayar jizyah, bayar cukai. Ini hukum Islam. Negara Islam bila ada rakyat dan agama lain duduk dalam negeri itu, maka dia kebebasan. Kalau nak duduk, maka dia kena bayar jizyah. Kalau tidak, dia tak boleh duduk dalam negeri Islam. Itu lebih kurang hari ini yang kita dapat belajar secara rekahnya mengenai murasalah atau pengutusan kitab-kitab surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja untuk mendakwah mereka itu kepada Islam. Walaupun mereka tak masuk Islam semuanya, maka kewajipan Nabi dan orang-orang Islam itu menjalankan dakwah kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam. Jadi dakwah Islam ni satu, dakwah orang Islam untuk dia tu istiqamah, kukuh
duduk dalam Islam. Yang keduanya dakwah orang bukan Islam supaya mereka itu terima Islam. Kedua-dua tu menjadi kewajipan berlaku. Kita dakwah sama kita, mana terbiar, didik, ajar, lepas tu membarui, menambahkan ilmu supaya menambahkan iman, supaya dapat amal dengan ajaran Islam sebenar. Lepas tu kita juga menjalankan dakwah orang bukan Islam dengan berbagai-bagai cara, sama ada pergi cari masuk kampung, masuk negeri, atau kita cara murasalah hatta. Pembesar-pembesar tak ada masalah apa, tapi isi tu kena jadi molek comel, jadi menarik, ada rasa katanya nak terima Islam. Jangan kita duk kata maki dia, tak boleh. Tu kita royak molek, royak kata Islam ni agama comel, agama molek, agama benar. Tu pada kita royak kata Islam dalam 10 perkara bahasa sial lah. Saya ada buat secara reka-reka Islam naik siksa sosial Islam dalam 10 so. Tiga apa dia? Di antaranya satu, Islam tu agama santik so lah, mana agama sejahtera. Di antaranya lagi agama sancatayan, mana agama yang sesuai dengan fitrah, kena molek dengan kehendak sifat semula jadi yang Tuhan jadi pada manusia. Misalnya manusia nak makan, nak minum, maka Islam bagi kulu washrabu, makan. Agama Islam dia galakkan supaya umat dia tu bernikah kahwin. Semua tak kira orang pekak mana, maka Islam Quran royak suruh nikah kahwin sesuai dengan fitrah manusia. Tak supaya semua agama tu bila jadi orang agama, jadi sami, misalnya sami tu sami buat baju apa ni, kain kuning tu tak boleh nak menikah kahwin. Nak makan pun, nak ambil duit, nak jamah duit pun tak boleh. Itu bukan, tak kena dengan fitrah. Dan pula agama Islam secara apa lagi? Agama apa yang panggil? Agama sawan, agama syurga. Siapa yang memeluk agama Islam, nenon dah dia kata masuk, dia kena masuk syurga. Bila dia masuk Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu apa lagi? Agama Islam agama saat, bersih. Saat ngesalah saat. At-tuhuru syatrul iman. Panggil suci itu separuh daripada iman. Solah saat. Lepas tu agama Islam apa lagi ngasa? Agama Islam iaitu panggil apa? Alami. Agama alami. Alami ni agama yang menyeluruh masuk belaka, supaya kita royak saat ni Nabi tu dia buat surat hatta dakwah kepada raja-raja tu. Sakun luk dia panggil sakun luk rahmatan lil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Itu nak ayat agama Islam. Santi apa ni, semanacan agama berukhuwah. Agama santipat. Belaka. Banyak nak bila lebih pada 10 cuma kita ambil sosial dah, ambil sosial tu. Dalam 10 tu kita pahadah kata Islam tu agama molek. Kerana ayat kau orang ambil 10 ni pun maknanya orang mikir. Sungguh tak sungguh agama Islam apa yang kita sifatkan dengan 10 perkara tu. InsyaAllah ta'ala kita kena berjalan kewajipan kita dakwah orang-orang bukan Islam, baik melalui buku-buku, kitab-kitab, risalah-risalah, maupun melalui
teknologi baru-baru, internet, Facebook dan sebagainya, insya-Allah agama Islam akan tersebar luas rahmatan lil alamin insyaallah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirul ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Insyaallah. Jalan raya di sebuah ibu kota, ada warga tua, hatinya sungguh mulia,